طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. InsyaAllah pada malam ini seperti mana yang telah saya war-warkan sebentar tadi, ini pada tadilah ya, kita akan sama-sama meninjau satu pandangan dan juga satu kupasan yang menarik berkenaan tentang beberapa kesalahan di dalam perayaan Maulid itu, ya, perayaan Maulid Nabawi, sebab kita we are going there kan. Lusa hari Selasa kita akan insya-Allah kita sebagai rakyat Malaysia akan sama-sama meraihkan dan juga merayakan Maulid Maulid Nabawi sebagai sebuah perayaan nasional, perayaan rasmi lah daripada pihak kerajaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga ulama-ulamanya. Sebagai permulaan ataupun sebagai basic dia lah ya, saya bersependapat dengan apa yang cuba dinyatakan oleh tokoh kita ini ya, Ibn Al-Hajj Al-Maliki Al-Masri, seorang alim yang hidup pada tahun yang wafat pada tahun 737 Hijriah, yakni sezaman dengan Syekhul Islam bin Taimiyah, dan hidup di Mesir. Syekhul Islam bin Taimiyah hidup di Damsyik, sementara tokoh kita ini hidup di Mesir. Dia telah mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Madkhal. Al-Madkhal ni sebenarnya dia kitab yang miscellaneous ya. Miscellaneous ini campur-campur di dalam kontennya itu. Ada ini dalam setengah keadaan ataupun dalam setengah bab dia cerita tentang fiqh, dia cerita tentang usul fiqh, dan dia khususkan satu fasal di dalam kitabnya itu berkenaan tentang Maulid, dan bahagian daripada bahagian ataupun petikan berkenaan tentang Maulid itu telah dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahmatullah alaih di dalam bukunya Husnul Maqsid fi Amal Al-Maulid yang alhamdulillah telah saya selesai terjemahkan. InsyaAllah sekarang ini menanti waktu untuk diterbitkan lah. Ada komen, Masya Allah jelas suaranya. Hayakallah Ustaz Haji Izzat, Masya Allah, ini faradhi kita ya. Okay, terima kasih suggestion ya, beli mikrofon ni, jazakallah khair. Alhamdulillah saya telah terjemahkan buku itu daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Buku Suyuti itu saya judulkan dia sebagai Tuhfatul Qasid fi Tarjamah Husnul Maqsid, dan di dalam buku tersebut dijelaskan ini pendapat As-Suyuti setelah membandingkan ada yang menerima, ada yang menolak Maulid ini, dan beliau mentarjihkan apa yang kita akan bahaskan pada malam ini, bahawa Maulid ini tidak ada masalah sebenarnya. Dia kata Maulid ini terpuji kerana perbuatan menzahirkan syiar Islam dan juga kesyukuran kita. Bila mana kita meraihkan Maulid, kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala dengan menzahirkan kesyukuran. Kita bersedekah kan, ataupun kita buatlah amal-amal baik sebagai petanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengurniakan kita Nabi yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi pengikut baginda. Dan di sisi yang lain, Maulid ini pula tercela, akan jadi mazmum. Lesh, kenapa jadi mazmum? Sebab ada perkara yang mungkar dan juga haram yang berlaku di dalam perayaan Maulid itu, dan inilah yang diikuti juga oleh Suyuti dan juga yang dibahaskan ataupun yang dipegang oleh Imam Abu Abdillah Ibn Al-Hajj Al-Abdari Al-Maliki Al-Masri rahmatullah alaih. Saya kira ini satu perspektif yang menarik ya. Ada yang kalau kita tengok di Malaysia, polanya itu ada yang menerima bulat-bulat secara Maulid, apa saja boleh dibuat di Maulid itu. Ini pun satu sudut pandang yang bermasalah. Ada yang pula cenderung kepada mengharamkan secara
total. Kenapa kita tidak cuba selidik apa bahagian yang haram, kenapa dia haram, kenapa dia halal, dan menyesuaikannya dengan keadaan, ya, dengan keadaan. Apabila kita meraihkan Maulid, kita menzahirkan syiar. So bagaimana, apakah masalah perayaan Maulid ini pada zaman sekarang ini, kan? Orang tidak kenal, walaupun dia hari-hari sebut Muhammadur Rasulullah, hari-hari dengar melalui azan Muhammadur Rasulullah, tapi dia tidak tahu, tidak kenal dan tidak menghayati keberadaan Rasulullah SAW di dalam hidup dia. So di sini para ulama yang menghalalkan ataupun yang membenarkan perayaan Maulid ini, dia melihat dari perspektif ini. Saya tidak cakap ulama-ulama di luar, ya. Saya cakap tentang ulama-ulama yang di Malaysia. Mereka berijtihad bahawa perayaan Maulid itu baik dan juga harus untuk diraihkan di Malaysia ini sebagai salah satu daripada penzahiran syiar. Ya, penzahiran syiar, dan juga kita manfaatkan perayaan ini untuk menimbulkan kesedaran kita dan juga mengulang semula, refresh lah maklumat itu. Ya, berkenaan tentang siapakah nama Nabi, siapakah nama ibu bapa Nabi, apakah perjuangan-perjuangan baginda, kan, baginda menegakkan tauhid. Itu kita kena tegaskanlah, jelaskanlah dalam bersempena dengan perayaan Maulid. Itu yang diijtihadkan oleh para ulama kita di Malaysia ini. So saya kira kita sebagai kita sebagai penuntut ilmu agama, kita fahamlah bahawa kita kena meraihkan fatwa dan juga amalan setempat, khususnya dalam perkara-perkara yang mujtahadun fi, yang boleh untuk diijtihadkan. So tiap itu kita kalau perbincangan itu akan menjadi panjang, ya. Tapi nonetheless, kita sudah, itulah gambaran umumnya, bahawa tokoh kita ini Ibn Al-Hajj Al-Maliki berpendapat bahawa Maulid itu terpuji, mahmud, kerana perbuatan menzahirkan syiar Islam, mazmum kerana perbuatan yang haram yang disekalikan di dalam perayaan Maulid itu. So dia jelaskan ini pada kurun ke-8 Hijriah, ya. Pada kurun ke-8 Hijriah, di zaman beliau hidup, dia ceritakan bahawa perayaan Maulid pada zamannya itu ada unsur-unsur yang bermasalah, yang sebenarnya masih juga pertaining, dalam masyarakat kita, especially kalau kita mungkin di Malaysia dia agak mild ataupun dia agak tidak teruk, ya. Kalau kita pergi ke Indonesia sebagai contoh, orang berdangdut dengan selawat. Hal ini tidak kita nampak di Malaysia, ya. Kalau kita pergi ke Indonesia, mereka berjoget dengan selawat. So kita paling tidak, ya, walaupun ada usaha ke arah itu, ini setengah orang yang melenggok-lenggok, bukan melenggok-lenggok, kan, yang dia menggerak-gerak badannya, seakan-akan menari, dia ke arah berjoget. Kalau kita pergi tengok, Google, cari YouTube Indonesia orang berjoget, berdangdut time selawat, you akan jumpa orang menari. Dia bukan lagi jadi majlis selawat, tapi jadi majlis tarian. Dan hal ini juga yang berlaku sebenarnya pada zaman Ibn Al-Hajj ini, dan dia tegur, ya, di dalam bukunya Al-Madkhal, itu. So kata beliau rahmatullah alaih, dan ini saya Suyuti, sebenarnya saya kata tadi, dia nukilkan fasal daripada kitab Madkhal ini di dalam bukunya di dalam bukunya Husnul Maqsid. So saya telah terjemahkan itu dalam bahasa Melayu, dan juga saya akan maka daripada situlah yang akan menjadi rujukan saya, ya, untuk membaca ini. Tapi dia sandarkan kepada Ibnu Al-Hajj lah. So kata beliau, di antara bid'ah, kata Ibn Al-Hajj, di antara bid'ah yang mereka cipta ialah di dalam perayaan Maulid di bulan Rabiul Awal, yaitu Maulid itu mengandungi beberapa bid'ah dan perbuatan haram secara amnya. Di antaranya ialah nyanyian. Mereka menggunakan alat muzik seperti gendang altar. Tar ini dia macam kompang, tapi dia lagi tipis. Kompang tu kan macam tebal, tipis, dan juga dia lebih besar, saiz macam talam begitu. So
Ini sampai ke sekarang masih di alat musik ini masih ada di dunia Arab, dan dorang gendang altar itu yang bergema, seruling dan selain itu yang menjadi alat untuk yang digunakan mereka untuk majlis sama. Majlis sama ini majlis nyanyian sufi lah. Okey. Majlis nyanyian dan juga majlis yang mereka namakan sebagai majlis zikir. So Ibn al-Hajj dia kata alat muzik dan majlis sama ini apakah munasabahnya dengan bulan yang mulia ini? So dia timbul persoalan ini. Ini pada kurun ke-8 Hijriah ya. Ini bukan Wahabi yang timbul persoalan ini. Kalau orang komen yang selalu bantah Maulid ini mesti Wahabi. Lah, tengok ni. Alat muzik dan juga majlis sama ini apa kaitannya ataupun apakah munasabahnya dengan bulan yang mulia ini, di mana Allah kurniakan kita padanya dengan sayyid ataupun penghulu segala umat terdahulu dan terkemudian. Sedangkan kata beliau yang wajib ialah amal ibadat dan juga kebaikan diperbanyakkan di dalamnya. Ini di bulan Rabiul Awal ini sebagai tanda apa dia? Tanda kesyukuran kepada Tuhan atas kurniaannya yang hebat yang diberikannya kepada kita ini, Nabi SAW lah ya. Jadi itu satu. So orang menyanyi-nyanyi berjoget-joget sempena Rabiul Awal, so itu tidak betul lah ya, cara perayaan yang tidak betul. Kemudian dia timbulkan di sini. Okey. Dia timbulkan di sini. So dia bagi cadangan apakah yang lebih baik ya kalau kita mau meraihkan Maulid, mau meraihkan menzahirkan syiar Islam, menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah yang telah mengurniakan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau cara yang bersesuaian dengan ini ialah cara memuliakan bulan inilah ya, bulan Rabiul Awal ini, dengan menambah amal kebaikan di dalamnya serta memperbanyakkan bersedekah dan juga amalan-amalan lain yang mendekatkan diri kepada Allah. Sesiapa yang tidak mampu untuk melakukan demikian, maka minimalnya hendaklah dia menjauhi perbuatan yang diharamkan ke atasnya. Kerana mengagungkan bulan yang mulia ini. Ini satu konsep yang ada di dalam agama Islam, di mana kita diperintahkan ya untuk memuliakan bulan-bulan yang tertentu, kerana contohnya 4 bulan Ashhurul Hurum ya, Ashhurul Hurum, Rajab dan juga Ramadan, Syawal ya. Dan Ashhurul Hurum ini mesti dihormati. Dalam arti kata pahala yang dilakukan di dalam bulan-bulan Al-Hurum ini akan berkali ganda. Begitu juga na'udzubillah dosa-dosanya berkali ganda. Maka kata Ibn al-Hajj, sepatutnya cara memuliakan bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini, kerana wujud khilaf ya, bilakah tarikh yang sebenar Rasulullah tarikh sebenar Rasulullah SAW lahir. Ada yang ulama yang kata pada 8 hari bulan 8 Rabiul Awal semua, tapi semuanya bersepakat berlakunya lahirnya Nabi SAW itu pada bulan Rabiul Awal. Ada yang kata 8, ada yang kata 11, ada yang kata 12, ada yang kata 20, 23. Maka tetapi mereka semua bersepakat bahawa Rasulullah SAW lahir pada bulan ini. So begitulah yang disarankan oleh Ibn al-Hajj ini. Dia kata kalau kita mahu betul-betul menzahirkan kesyukuran kita, jangan pula berjoget-joget ya. Jangan pula menyanyi yang melekakan, tetapi sebaliknya kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan bersedekah, dengan memperbanyakkan berdoa dan juga berselawat. Itu berselawat dengan cara yang baguslah ya. Dan juga kalau kita tidak mampu untuk buat itu, maka kita kenalah menghalang diri kita daripada melakukan benda-benda yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita ta'zim sya'airillah,
ta'zim, kita memuliakan bulan ini, kita memuliakan bulan Rabiul Awal. Kemudian dia kata, dia cerita tentang kesalahan pada zaman beliau itu. Satu, tadi dia sudah cerita pada awal menyanyi dan juga bergendang. Ini dia kata, pada zaman ini, saya bacakan terjemahannya, pada zaman ini sebahagian daripada mereka yang meraihkan maulid ini telah melakukan perbuatan-perbuatan haram yang bertentangan dengan makna pemuliaan bulan Rabiul Awal ini. Dengan cara apa dia? Apabila tibanya bulan yang agung ini, mereka bersegera pula ke dalam hiburan. Memainkan gendang dan seruling serta selainnya. Ini alat-alat muzik yang lain. Alangkah elok kalau mereka hanya melakukan majlis nyanyian ini saja. Bahkan sebahagian mereka mendakwa bahawa mereka ini penuh adab susila terhadap Nabi SAW. Maka lalu mereka memulakan maulid dengan membaca kitab Al-Aziz, ini membaca Al-Quran. Dan selepas itu mereka melihat kepada penyanyi yang pandai memukul irama gendang yang menggembirakan dan menyanyi mendayu-dayu untuk meruntun jiwa. Akan lucu kan, satu majlis dimulakan dengan Al-Quran, ditutup dengan nyanyian. Itu relevannya di situ. Dan nyanyian di sini bukannya setakat musik yang ataupun yang untuk hiburan biasa, tidak. Ini seakan-akan konsert lah, live concert, ada orang yang menyanyi dan juga menari-nari di depan itu. So dia kata Syekh Imam kita ini, hal ini memiliki pelbagai mafsadah. Tidak terhad kepada apa yang telah disebutkan ini, mereka tambahkan lagi ia dengan perkara yang lebih berbahaya. Penyanyi yang dipilih itu ialah seorang pemuda yang berwajah tampan, bersuara merdu dan berpakaian yang cantik belaka. Lalu dia pun mulalah menyanyikan taghazzul, ini lagu-lagu cinta, dan juga melemah lembutkan suara dan pergerakannya yang menyebabkan sebahagian hadirin yang bersamanya daripada lelaki dan juga wanita diuji kerananya. Ini fitnah nafsu kepada artis itu. Ini isunya ini. Ibnu Al-Hajj, macam kita katakan pada awal tadi, dia tidak tolak itu, dia tidak bantah perayaan maulid untuk menzahirkan syiar. Tetapi bila mana sudah sampai ke tahap adanya penyanyi khas, ya, dimulakan dengan baca Al-Quran, lalu di tengahnya dan penutupnya dengan nyanyian dan juga bukan sekadar nyanyian di sini, ya, taghazzul. Ini nyanyi sambil ada macam dia, bila dalam konsert lah kita andaikan begitulah, ya, konsert itu ada interaksi antara dia dan juga orang-orang yang hadirin itu, dia punya audience dia. Ada taghazzul, lagu-lagu cinta, dan juga menggerak-gerakkan badannya dengan cara yang tidak wajar lah kan. Itu dikatakan maulid pada zaman Ibn Al-Hajj ini. So bermasalah, sangat bermasalah, berbeza dengan zaman kita sekarang ini, yang paling tidak di Malaysia inilah, ya, bila mana kita raikan maulid, yang maulid yang kita buat adanya ceramah kan, adanya pertandingan nasyid sebagai contoh, ataupun adanya apa lagi yang unsur-unsur yang lebih mild, yang tidak sedahsyat macam pada zaman Ibn Al-Hajj ini, ya, tidak sedahsyat ini. Itulah kan, ada sampai menyanyi-nyanyi, dan pemuda yang berwajah tampan, suara merdu dan berpakaian yang cantik, yakni artis lah. Dan kita boleh andaikan, mungkin disamakan lah kan, kalau kita mau samakan dia ini dengan artis-artis K-pop sebagai contoh yang berwajah tampan, sampai orang tergila-gila, dan adanya unsur taghazzul itu, mengorat, unsur mengorat.
yang dan melemah lembutkan suara dan pergerakannya, yang sampai menguji hadirin lah, menguji hadirin ini karena ialah dia bukan sudah jadi majlis maulid yang mengingati dan juga mengenang perjuangan Rasulullah SAW, tapi jadi pula apa jadi konsert bukan konsert ini yang sampai yang bermasalah ini. Kemudian kata Ibn al-Hajj, fitnah ujian pun menimpa kepada kedua kelompok ini, lelaki dan juga wanita. Mafsadah pun bertambah-tambah tak terkira banyaknya. Boleh jadi pada kebiasaannya ia membawa kepada kerosakan perihal suami ataupun isteri. Ini isu juga. Macam mana suami isteri? Asalnya mau meraihkan maulid, tiba-tiba balik ke rumah, bergaduh gara-gara si artis itu tadi. Kan? Dia ceritakan ni dalam bukunya Madkhal ini, daripada 8 Hijriah. Lalu dia kata di sini, maka terhasillah perpisahan, perceraian lah di situ, dan juga musibah di dunia ini serta hancur musnahlah urusan kehidupan mereka yang sebelumnya bersatu sentosa. Kata Ibn al-Hajj, inilah mafsadah-mafsadah yang disekalikan dengan amalan perayaan maulid itu. Sekiranya ia diraikan dengan majlis sama, yakni dia namakan majlis sama, ya, majlis sama, ini kita mendengar sepatutnya lah, yang idealnya mendengar lagu-lagu kerohanian. Tapi ini bukan kerohanian, ini sudah menjadi lagu-lagu melayan nafsu, ya. Kata beliau, jadi kalau maulid itu sekiranya ia murni daripada majlis sama itu dan memadai dengan menyediakan jamuan sahaja, ini kita sedekah makanan kepada orang, kan, sebab kita mau mengingatkan orang kepada Rasulullah SAW, kedermawan baginda, dan juga kita menzahirkan izharul farah, kita menzahirkan kegembiraan kita dan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan menjamu orang makan, itu tidak ada masalah, kata beliau. Dan diniatkan dengan niat maulid, lalu dia penganjur itu menjemput saudara-saudara untuk menyertai jamuan maulid itu dan selamat, kata beliau, daripada seluruh maksiat yang tersebut, maka ia adalah bid'ah, kerana niatnya sahaja ini mengadakan jamuan maulid, kerana ia merupakan tambahan di dalam agama, dan ia bukanlah daripada amalan salaf yang terdahulu, sedangkan mengikut salaf itu lebih baik. Ini tapi dia tidak katakan 100% macam terus salah ataupun terus bermasalah. Tidak, dia tetap meraihkan, ya. Dia tetap meraihkan. Jadi As-Suyuti mentafsirkan ataupun merumuskan idea Ibn al-Hajj ini. Kata As-Suyuti, kesimpulan perbahasanya, beliau tidaklah mencela maulid, bahkan beliau hanya mencela perbuatan yang haram dan mungkar di dalam perayaan maulid itu. Kemudian dia bahaskan ada satu kes lagi, selain daripada nyanyian dan juga konsert, katanya konsert maulid itu pada zaman kurun ke-8 Hijriah ini, dia kata ada satu isu lagi tentang orang yang bersedekah, tapi time maulid ini dia scam, ya. Dia macam scam lah, dia ambil balik duit yang dia pernah sedekahkan itu. Bagaimana caranya? Sebab time maulid inilah sebenarnya ada waktu untuk orang duit-duit kutipan derma itu dipungut. Ini isunya. Okey, saya baca supaya mungkin lebih clear. Kata beliau, Ibn al-Hajj, ya, kata Ibn al-Hajj di dalam madkhalnya, di antara mereka ada yang menganjurkan maulid bukan untuk mengagungkan baginda semata-mata, akan tetapi dia ini mempunyai wang perak yang telah dibahagi-bahagikan kepada orang ramai yang diberikannya pada sebagian majlis keramaian. Ini selain daripada maulid. Dia bagi pada orang duit, kan, wang perak itu. Lalu cara dia mau kutip semula duit ini, dia buat maulid. Kata beliau, lalu dia ingin mengutipnya semula dan berasa malu untuk memintanya sendiri. Ini sindiran Ibn al-Hajj lah, ya, sindiran Ibn al-Hajj, macam buruk siku lah. Dia malu untuk jadi buruk siku, sedangkan buruk siku tu
tidak apa orang yang kononnya bersedekah ini tidak ikhlas lah, ya. So dia mau ambil balik duit tu, lalu dia pun adakanlah majlis maulid ini, di mana ia menjadi sebab untuk mengambil semula duitnya yang ada terkumpul di tangan orang lain. Allah, itu lucu Ibn al-Hajj. Dia dapat apa? Dia dapat tangkap cara macam mana orang-orang scammers ni ataupun orang-orang yang kononnya bersedekah, dia yang tapi tidak ikhlas ini, dia anggap bahwa itu duit dia tapi di tangan orang lain. Jadi caranya dibuat maulid. So time maulid itu dia boleh kumpul, sedekah kan, sedekah dan juga duit lah daripada orang-orang ini, orang-orang lain. Perbuatan ini, kata Ibn al-Hajj, perbuatan ini memiliki pelbagai aspek mafsadahnya. Di antaranya ialah dia, yakni penganjur maulid itu memiliki sifat munafik. Ini sebab apa? Di mana dia menzahirkan sesuatu sikap yang berbeza dengan batinnya, yakni dengan isi hatinya yang tersembunyi. Dia mau mengumpul duit dengan maulid ini. Dia bukannya mau menzahirkan kesyukuran ke atas kelahiran Nabi kita SAW, dan kita ini insya-Allah kesemua kita ini insya-Allah akan mendapatkan syafaat baginda. So dia meraihkan maulid bukan untuk itu, tapi dia dia mengumpul duit itu untuk kekayaan dia. Ini masalah. Ustaz Azam Rasdi, isu kumpul duit semula tu turut diutarakan oleh penulis Subulul Huda wa Rasyad. Kalau boleh Ustaz Azam sebutkan nama penulisnya, jazakallah khair. Mungkin ada sahabat-sahabat yang lain juga berminat untuk kenal, ya, siapakah penulis buku ini. Jazakallah khair. Okey. Ya, itu. So itu kita kena, mungkinlah kita boleh fikir kan, macam mana orang buat majlis-majlis amal, charity, they scam atas nama charity. Ini berlaku sampai ke zaman kita ini, ya, di mana dia buat majlis amal, buat konsert amal, katanya berapa peratus, katanya 30%, ya, tapi tidak diaudit, last 100% masuk dalam poket. Sudah tidak menjadi amal di situ. Jadi apa yang dinyatakan oleh Ibn al-Hajj ini adalah suar ataupun gambaran yang scam itu berlaku, ataupun penipuan itu yang berlaku pada zaman beliau, dan hal itu masih lagi, kalau kita teliti lah, sebenarnya masih berlaku sampai ke zaman sekarang ini. Okey, kita sambung baca. Ada juga, kata Ibn al-Hajj, ada juga daripada mereka yang menganjurkan maulid untuk mengumpul dirham, duit perak lah, ataupun mengharapkan pujian orang ramai dan bantuan mereka buatnya. Ini mengharapkan bantuan orang lain untuk menganjurkan maulid itulah, dan juga untuk dirinya. Dan begitu juga untuk perbuatan sebegini ada mafsadah yang jelas nan bersuluh. Intaha. Inilah yang dinukilkan oleh Suyuti daripada kitab Al-Madkhal tersebut. Kan, itu macam saya kata tadi, orang buat majlis-majlis amal ini kadang bukan untuk kita rasa curiga dengan niat dia. Mungkin niatnya betul-betul baik dan ingin memudahkan cara untuk mengumpul dana, tetapi some of it memang betul dia menyonglap duit itu. Dan ini apa yang dinyatakan oleh Ibn al-Hajj ini ialah bersempena dengan maulid pada kurun ke-8 Hijriah. Berarti apa? Benda ini kita boleh katakan dia macam seperti mana syirik itu berlaku kan sepanjang zaman, sebab ada syaitan yang membisikkan untuk orang mempopularkan syirik. So saya rasa scam duit seperti ini, ya, atas nama kebajikan, atas nama maulid, atas nama perayaan agama, masih pertain sampai ke sekarang ini, kerana syaitan lah yang telah menghasut orang
yang memiliki masalah di dalam hatinya untuk mengumpul kekayaan melalui perayaan-perayaan ataupun menggunakan agama ini. So bermasalah. Apa komen Suyuti? Dia kata ini juga samalah perihalnya seperti mana yang disebutkan dalam perbahasan Ibn Hajj yang sebelum ini, berkenaan tentang menyanyi tadi, menyanyi dan berjoget. Dia bukan setakat menyanyi saja, tapi berjoget. Saya tidak tahu lah apa jenis jogetan yang berlaku, yang ada pada kurun ke-8 Hijriah ini, tetapi dia bila mana dia sebut itu bergerak secara lembut, melembutkan pergerakan dan juga suara, so kita boleh andaikan lah mungkin dia macam melenggang-lenggang macam pokok kurma kah kita ataupun seperti mana ada satu syair tu lamma badaya tathanna. Ini pun salah satu daripada dia menjelaskan macam mana bentuk tarian pada zaman dulu, tapi itu di Andalus. Ini bila mana orang penari itu datang bukan melambai, macam melentok begitulah. Okey, jazakallah khair. Subulul huda wa rasyad fi sirati khairil ibad sallallahu alaihi wasallam lil imam as-salihi asy-syami yang wafat pada tahun 942 Hijriah. Jazakallah khair. So, scam duit itu bayangkan daripada kurun ke-8 zaman Ibn al-Hajj al-Abdari ini sampai ke zaman Imam As-Salihi ini pada kurun ke-10 sampai ke zaman kita ini. Scam duit itu atas nama menunggang agama lah, kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih moden, kan, menunggang agama. So ini kesnya pada zaman Ibn al-Hajj menunggang maulid untuk kumpul duit, bermasalah. So kata Suyuti, celaan pada maulid itu muncul kerana tiadanya niat yang baik untuk maulid itu, kerana perbuatan yang bermasalah itulah, bukannya daripada asal penganjuran maulid itu sendiri. So buku Husnul Maqsid ini banyak dibenukilkan pendapat-pendapat ulama yang lain juga selain daripada dan dia buat macam dia buat perbandingan sebenarnya menarik. So bila mana kita baca buku tu, walaupun buku tu ringkas, dia bagi pendapat, ada ulama yang kata perayaan Maulid ini bid'ah, ada yang kata perayaan Maulid ini boleh, ada yang kata macam Ibn al-Hajj ni dia bandingkan apa yang haram pada perayaan Maulid itu ialah perbuatan-perbuatan yang haram lah. Tapi pada asal Maulid itu apabila diniatkan untuk menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan cara yang syar'i lah, kan, dengan cara yang syar'i, maka itu dibolehkan. Di antaranya ialah kita bersedekah, kita belanja orang makan, kan, kita bersedekah, kita menzahirkan izharus surur, kita idkhalus surur juga, kita menggembirakan orang lain bersempena dengan maulid ini. So kata beliau itu tidak menjadi masalah. So dia bawa banyak pendapat, di antaranya ialah pendapat Ibnu Hajar yang kata bahawa maulid ini selagi mana diraikan dengan cara yang syar'i yang baik, dia adalah tergolong daripada bid'ah hasanah, ini bid'ah yang baik. Tetapi kalau bercampur aduk dengan benda-benda yang bermasalah itu, dia akan menjadi bid'ah sayyi'ah. Ini dinukilkan pendapat Ibnu Hajar di dalam buku Husnul Maqsid ini. So begitu kita dapati inilah pendapat ataupun inilah yang lebih baik dan juga yang lebih meraihkan keadaan. Ulama-ulama dulu berkhilaf dalam keadaan kerajaan Islam ataupun dunia Islam itu masih kukuh, dan orang pengamalan Islam itu boleh dilakukan secara kafah, secara sepenuhnya. Tetapi pada zaman dan
ada yang kata tidak boleh, bahkan tidak perlu. Sebab kenapa kita perlu mengkhususkan satu hari sahaja untuk mengingati Rasulullah SAW? Tapi hal ini harus kita teliti sebenarnya. Zaman sudah berubah. Kita sudah berpindah pada ke kurun 21 ini, dan situasi umat Islam tidaklah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan dalam keadaan Islamofobia on the rise. Sama ada kita sedar atau tidak, tapi memang sebenarnya Islamofobia sedang naik. Kalau kita tengok Apple pada minggu lepas, sekarang hari Ahad ya, minggu ini sebenarnya dia telah memadamkan aplikasi Al-Quran di China kerana mematuhi perintah orang-orang di China itu. Ia mengatakan bahawa Al-Quran ini, na'udzubillah, dia kata Al-Quran ini illegal religious text. Kita pergi ke Perancis, kita akan dapati kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpinnya yang far right, yang begitu membenci Islam sampai katanya mau menyaman orang-orang yang menamakan anak-anak mereka Muhammad. Kalau kita pergi ke Denmark, apatah lagi, kita pergi ke Poland, hostility kepada orang-orang Islam itu sangat-sangat ketara, dan luka daripada peristiwa yang berlaku di New Zealand baru-baru ini, bukan baru-baru tahun ini ya, dalam 2-3 tahun lepas, masih belum sembuh lagi. Orang-orang yang sembahyang di masjid dibunuh gara-gara apa? Gara-gara dia mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. So situasi kita itu sangat-sangat berbeza dengan zaman dahulu, kan? Maka perlunya kita manfaatkan ya, kalau kita mau refresh lah makna Maulid ini, kita isi, dan ini yang telah dibuat oleh ramai para pendakwah di luar sana, saya kira, di mana mereka cuba untuk mengubah semula, dan juga untuk mengubah pendekatan dalam pengisian Maulid itu. Rayakan Maulid, tetapi isilah dia dengan isian yang menzahirkan rahmahnya Nabi SAW, menzahirkan ciri-ciri yang mulia pada Rasulullah SAW. So dengan itu kita pada masa yang sama kita counter Islamofobia itu, dan juga kita menzahirkan kesyukuran kita kerana kelahiran Rasulullah SAW. Dan inilah saya kira cara yang terbaik, instead of kita kelam kabut dan juga membabi buta, membid'ahkan perayaan Maulid ini, dan juga tidak meraihkan konteks semasa kita. Saya kira itu tidak cermat lah ya. Saya faham bahawa sebab saya sendiri ya pernah belajar di Saudi, dan juga pernah berdepan dengan para ulama, para guru-guru masyayikh yang kata bahawa Maulid ini haram. Tetapi bila mana munculnya Yaum Watani, hari kebangsaan, diam pula ya, tidak pula bersuara tidak pula bersuara sekeras Maulid. Jadi di situ yang jadi macam irony ya, kenapa, dan bila mana kita renung semula, rupa-rupanya mereka pun terikat dengan banyak benda lah. Diorang tidak boleh komen itu tentang hari Yaum Watani, sebab dia akan dikira sebagai satu amal khuruj ala waliul amri membangkang menjadi burah, khawarij dan seumpama itu. Tapi begitu keras pula dalam membantah Maulid. Tapi nonetheless, tidak apalah, itu mungkin ijtihad mereka. Kita di Malaysia, ulama-ulama kita alhamdulillah telah berijtihad dan juga melihat bahawa perlunya meraihkan Maulid ini dengan kita menjauhi benda-benda yang diharamkan, benda-benda yang bermasalah. Macam tadi itulah ya, pada yang berlaku pada zaman Ibn al-Hajj itu perlu dijauhi, dan juga yang berlaku sampai ke zaman kita sekarang inilah, kan. Macam mana pula Maulid itu disertakan dengan konsert, ada pula orang berjoget dan juga menari, itu tidak boleh. Alhamdulillah kita di Malaysia kita tidak ada lagi suasana begitu, kan. Cuba
itulah saya suggest sahabat-sahabat semua buka tab kalau tengah tengok di laptop ini nanti boleh tengok di YouTube macam mana orang di seberang berjoget apabila nama Nabi SAW disebut. Seakan-akan dia berjoget itu berjoget yang melampau lah, bukan sudah bukan berjoget dengan cara yang terhormat, sudah berjoget dengan cara yang tidak terhormat. Jadi ada yang mengkiaskan joget ini kononnya disamakan dengan Ja'far ya, dengan tarian itu. Bila mana Ja'far ini dipuji, dia bahwa beliau disamakan dengan Rasulullah SAW, beliau bergembira dan berjoget. Dan jogetnya itu jangan joget dangdut seperti mana dibuat di negara seberang itu. Jogetnya itu ialah macam ini kita bergerak setempat dan macam kalau kita ialah macam kita terlalu happy, bergerak setempat, bukannya joget yang menjatuhkan maruah. Ini masalahnya. Dan pada zaman Al-Abdari ini juga itu berlaku joget yang menjatuhkan maruah itu, yang sepatutnya dijauhi lah. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia tidak lagi sampai ke tahap itu, dan ini yang perlu untuk kita jaga kan. Jadi itulah saya kira beberapa kesalahan yang berlaku pada zaman Al-Abdari itu menarik untuk kita tinjau. Satu, sebagai bukti sejarah bahawa ramai juga ulama-ulama yang mu'tadil ya, dia tidaklah terus mengharamkan, dia tidaklah terus pula menghalalkan semua benda halal atas nama maulid. Scam orang, duit orang pun buat majlis amal ini atas nama maulid pun dihalalkan. Tidak, kata Ibn al-Hajj, tidak boleh untuk kita buat benda-benda yang haram ini, especially apabila berkait dengan Nabi SAW dan juga kemuliaan baginda. Tidak boleh scam. Kan dia buka dah di scam. Dia kupas scam tu pun macam lucu kalau kita fikir semula. Macam mana dia boleh kata orang-orang yang bersedekah yang tidak ikhlas ni, dia nampak duit dia di tangan orang lain. Tu satu pemerhatian yang menarik lah, yang menarik. Okay, sebagai kesimpulan itulah itulah beberapa kesalahan dalam perayaan Maulid. Maulid ini menurut Ibn al-Hajj tidak salah, boleh untuk diraikan, tetapi dengan cara yang syar'i. Kita menjamu orang, kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana mengurniakan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mengurniakan kita Nabi Muhammad SAW. So banyakkan berselawat, bersedekah, belanja makan kan sekarang boleh dine in. So panggillah kawan-kawan itu, saya mau belanja kamu kerana hari ini adalah hari Maulid kan. Kalau pada zaman dulu perayaan Maulidnya itu, tapi ini gaya sultan ya, beratus-ratus ribu ekor kambing dikorbankan kerana ingin menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sultan itu belanja makan, belanja. Nanti besoklah saya akan kongsikan apakah bentuk-bentuk makanan yang ataupun sedekah itu yang diberikan oleh sultan ini kerana bersempena dengan Maulid. Dan juga para ulama pada zaman itu meraihkan pendapat dan juga amalan sultan itu kerana kerana itu salah satu daripada menzahirkan syiar Islam gitu ya, menzahirkan syiar Islam dan juga menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengurniakan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Okey, dan saya suggest kepada sahabat-sahabat semua, especially yang boleh membaca dalam bahasa Arab, untuk dapatkan naskah ini, buku ini, Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, karya As-Suyuti, yang ada juga di dalam buku beliau yang lebih tebal, Al-Hawi lil Fatawi, ada di dalam situ ada buku ni Husnul Maqsid. Dan alhamdulillah saya telah terjemahkan, cuma itulah masalah masa dan juga masalah PKP ni pula ya. Saya terjemahkan ini selesai terjemah 16 November 2020.
musim PKP musim PKP tahun lepas, ya, ujung tahun lepas. Dan saya terjemahkan itu sempena dengan Maulid lah juga, ya. Dan saya dapati buku ini sangat baik. Saya suggest sahabat-sahabat untuk membaca buku Husnul Maqsid itu bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu untuk membaca dalam bahasa Arab, tunggulah tunggulah terjemahan ini terbit, ya. Doakanlah semoga mudah urusannya, insyaAllah. Sekarang ini pun kita tengah cuba untuk dalam proses recovery, kan, recovery ekonomi dan seumpamanya. Okey, itu sajalah perkongsian saya untuk malam ini. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Selamat meraihkan Maulid. Selamat merefresh kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan juga selamat menzahirkan kecintaan kita dan juga kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW, dan juga kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kita nikmat untuk menjadi umat kepada sebaik-baik Nabi, dan semoga Allah SWT mengurniakan kita syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.